Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan kami mulakan dengan pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Kami akan membentangkan tentang persoalan akidah dan kami mempunyai 2 persoalan akidah. Sebelum itu, kami terdiri dari 8 orang ahli kumpulan, iaitu Ainu Mardia binti Abdul Rahman, Auni Badiria binti Salehu, Nur Kamaliatul Imani binti Kamalul Lisan, Nurul Liana binti Muhammad Sazali, Nur Alisa binti Jasmani, Aina Jiha binti Alias, Nur Fatin Maria Farhana binti Abdullah, Siti Zubaida binti Abdul Ghani. Persoalan akidah yang pertama, mengapakah dikatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, padahal Nabi Isa AS akan turun pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal? Istilah Nabi terakhir dalam Islam merujuk pada keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk membawa risalahnya kepada umat manusia. Keyakinan ini didasarkan pada banyak ayat Al-Quran dan hadis menegaskan bahawa Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi. Adapun keyakinan tentang turunnya Nabi Isa AS pada akhir zaman untuk menghadapi Dajjal adalah sebuah keyakinan dalam Islam yang dikenali sebagai Isaiyah akhir zaman, Isa Al-Masih pada akhir zaman. Keyakinan ini tidak bertentangan dengan keyakinan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir menurut Islam. Isa AS adalah salah satu Nabi sebelum Nabi Muhammad dan dia akan kembali pada akhir zaman sesuai dengan janji Allah. Penjelasan tentang Nabi Isa yang akan turun pada akhir zaman terdapat dalam berbagai hadis sahih yang menggambarkan peran Isa AS dalam Dajjal dan memimpin umat Islam dalam perang melawan kejahatan. Ini tidak mengubah status Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi, kerana Isa AS akan kembali sebagai umat manusia yang mengikuti hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya, keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang tidak bertentangan dengan keyakinan bahawa Isa AS akan turun pada akhir zaman. Isa AS adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad dan akan memiliki peran khusus pada akhir zaman sesuai dengan ajaran Islam. Okey, dalil surah Al-Ahzab muka surat 33 ayat 40 yang berbunyi, Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang bermaksud, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Rumusan, keyakinan bahawa Nabi Isa AS akan turun pada akhir zaman tidak bertentangan dengan status Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, peranan Nabi Isa AS akan turun sebagai seorang pengikut ajaran Islam yang sudah ada, bukan sebagai Nabi yang membawa risalah baru. Keyakinan ini tidak mengubah status Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Konfirmasi hadis, terdapat banyak hadis yang menggambarkan kedatangan Isa AS pada akhir zaman dan ini adalah bahagian dari ajaran Islam yang diterima oleh para ulama dan komunitas Muslim. Oleh kerana itu, dalam rangka merumuskan mengapa Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Nabi terakhir meskipun Nabi Isa AS akan turun pada akhir zaman, kita dapat mengatakan bahawa ini didasarkan pada keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dengan risalah yang sudah sempurna. Sementara, Nabi Isa AS akan turun untuk memainkan peranan khusus sesuai dengan ajaran Islam, bukan untuk membawa risalah baru. Keyakinan ini sejalan dengan Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam. Persoalan kedua, terdapat pihak atau golongan yang secara terang-terangan menghina dan memperlekehkan Rasulullah SAW. Mereka meluahkan pelbagai kenyataan dalam media sosial yang menggores perasaan umat Islam. Persoalannya,
Mengapa mereka masih berbuat sedemikian sedangkan mereka tahu itu adalah berdosa? Antara sebab-sebab persoalan ini tercetus kerana kurang kefahaman agama. Umat Islam yang tidak menghayati Islam, yang sebenar mereka lah yang menghina dan mengkeji Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Hal ini dikatakan demikian kerana adanya segelintir pihak dan orang Islam yang kurang kefahaman tentang agama. Mereka hanya hidup berlandaskan identiti sebagai seorang Islam, tapi tidak memaknai dan mendalami makna seorang Islam itu sendiri. Kesannya, seseorang individu itu akan bertindak tanpa berfikir dengan waras dan menghina serta mengeluarkan perkataan-perkataan kotor terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak mengamal ilmu yang dipelajari. Semua orang belajar ilmu agama, tapi tidak semua memanfaatkan ilmu yang dipelajari dan tidak semua mengamalkan seperti gunakan ilmu tersebut untuk kegunaan di hari-hari yang mendatang. Menurut dalil pula, ada kata-kata ulama tentang tidak mengamalkan ilmu agama yang dipelajari, iaitu wa'alam bi'ilmihi lam ya'malna mu'adzabun min qablu ibadi al-wathan. Terjemahannya, orang yang mengetahui yang tidak beramal akan diazab sebelum para penyembah berhala. Para ulama menyeru agar kita sentiasa mengamalkan ilmu yang dipelajari agar tidak alpa dengan perkara yang sudah dipelajari. Untuk rumusan pula, kesimpulannya sebagai umat Islam, kita hendaklah mendalami ilmu pengetahuan, apatah lagi ilmu agama, untuk dijadikan sebagai panduan untuk hidup kita setiap insan. Hal ini kerana ilmu agama, dengan adanya ilmu agama, kita dapat bezakan mana baik buruk dan mana halal haram setiap perkara. Terusnya penutup, dalam konteks penutupan pembahasan tentang akidah dalam Islam, ayat penutup yang sering digunakan adalah ayat daripada surah Al-Kafirun, iaitu surah ke-109. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahawa kaum Muslim dan orang-orang kafir memiliki keyakinan yang berbeza dan kaum Muslim tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Begitu pula sebaliknya, ayat ini sering digunakan untuk menegaskan keyakinan yang kuat dalam akidah Islam dan perbezaan keyakinan dan orang-orang kafir. Berikut adalah ayat daripada surah Al-Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menekankan bahawa setiap umat memiliki keyakinan dan agamanya masing-masing, dan orang-orang Muslim tidak akan meninggalkan keyakinan Islam mereka. Okey, setelah saya memahami konsep akidah Islam, saya telah membuat kesimpulan bahawa agama Islam menyeru umatnya supaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kepada Allah akan wujud sekiranya masyarakat mempunyai pegangan akidah yang teguh. Akidah boleh difahami melalui daripada pembacaan Al-Quran, hadis. Namun pada masa kini, pemisangan terhadap akidah telah menyebabkan huraian mengenai konsep akidah Islam menjadi sukar. Oleh itu, saya menyeru kepada semua individu supaya kembali ke jalan Allah yang benar. Seseorang individu seharusnya mengambil inisiatif untuk mengukuhkan lagi pegangan akidah dalam diri. Okay, secara kesimpulannya, konsep akidah itu haruslah diterapkan dalam kalangan masyarakat sejak dari kecil lagi supaya pemesongan akidah tidak berlaku akan datang. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okay, sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.